Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita sekarang masuk ke zikir yang ke-9 di mana ia merupakan zikir yang terakhir atau penutup. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Sebelum itu sedikit pengenalan. Imam An-Nasai rahimahullah memiliki dua buah kitab yang masyhur. Yang pertama lagi besar ialah kitab As-Sunan Al-Kubra. Ia setebal 15 atau 16 jilid bergantung kepada muhakkik dan penerbitnya. Kedua adalah ringkasan daripada As-Sunan Al-Kubra, yakni As-Sunan Al-Mujtaba atau As-Sunan As-Sughra. Namun ia masyhur dengan panggilan As-Sunan sahaja atau Sunan An-Nasai. Ia sebesar 4 atau 5 jilid. Edisi saya ini berserta syarah oleh Imam As-Sayuti dan juga hasyiah oleh Imam As-Sindi. Okey? Jadi yang ini lebih kurang 4 atau 5 jilid. Menyebut tentang kitab yang berjudul As-Sunan Al-Kubra karangan Imam An-Nasai itu, ada dua buah kitab dengan judul yang sama. Pertama yang saya tunjuk tadi oleh Imam An-Nasai dan yang kedua oleh Imam Al-Baihaqi. Okey, judulnya sama juga As-Sunan Al-Kubra. Okey, jadi jangan dikelirukan antara kedua-duanya. Alright, sedikit pengenalan tentang kitab. Lama dulu Malaysia Airlines memiliki beberapa destinasi di Timur Tengah dan apabila membuat tugas penerbangan ke sana, antara minat saya ialah ke kedai buku untuk membeli kitab-kitab klasik ini. Beli di sana memang murah berbanding beli di Malaysia yang berganda-ganda harganya. Dan kitab-kitab ni ialah sesuatu yang rare ya. Kalau Sunan An-Nasai mudah cari, As-Sunan Al-Kubra susah cari. Begitulah sebab mungkin di perpustakaan ada, tetapi koleksi peribadi yang itu tu mungkin susah sikit. Okay. Baik, kembali kepada lafaz zikir yang ke-9. Ia dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, hadis nombor 10067, dan ia dinilai sahih oleh Syekh Muqbil Al-Hadi dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fis sahihin. Ayuh kita baca hadisnya ya. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, maksudnya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu majlis membaca Quran dan solat dengan sesuatu solat, melainkan baginda akan menutupinya dengan beberapa kalimat. Aku, yakni Aisyah, bertanya, wahai Rasulullah, aku perhatikan kamu tidaklah duduk dalam satu majlis membaca Al-Quran dan solat dengan sesuatu solat, melainkan kamu menutupinya dengan beberapa kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sesiapa yang mengucapkan kebaikan, maka dengan kalimat itu dicatat baginya kebaikan. Sebaliknya, sesiapa yang mengucapkan keburukan, maka kalimat itu menjadi kafarah, yakni penghapus dosa baginya. Kalimat itu ialah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mudah saja ya. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Yang bermaksud, maha suci engkau ya Allah dan pujian bagi engkau. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Aku memohon keampunan engkau dan aku bertaubat kepada engkau. Baik, demikian hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, demikianlah bacaan yang kita baca sesudah sesuatu majlis, sesudah membaca Al-Quran ataupun sesudah melaksanakan solat, baik solat fardu maupun solat sunat. Baik, sedikit penjelasan tentang hadis tadi. Apabila dikatakan majlis, ia adalah apa-apa event yang melibatkan beberapa orang daripada dua atau lebih. Dua atau lebih ya, maknanya ada beberapa orang di situ. Ia tidak terhad kepada majlis rasmi, sebab kebiasaan kita bila dengar majlis ya, ia sesuatu yang formal, sesuatu yang rasmi. Tak,
Majlis ni kalau dari sudut bahasa bererti duduk-duduk, maka ia merangkumi majlis yang formal dan juga non-formal. Okay? Asalkan duduk-duduk ke berdiri ke sembang-sembang, tak semestinya formal. Jadi boleh juga merangkumi katakan di warung teh, di kopi tiam, di office pantry, di bilik mesyuarat. Kadang mesyuarat tu nak mula pukul 10. Yang nak hadir tu 10.30 baru sampai. Lagi setengah jam tu yang lain-lain tu duduk sembang-sembang apa semua kan. Atau di kafeteria pejabat. Jadi di mana saja ada 2 atau lebih orang, pasti di sana akan berlaku sembang-sembang. Maka akhirilah semua itu dengan bacaan tasbih kafarah. Ini kerana apabila saja berlaku sembang-sembang, kemungkinan besar akan ada dosa di celah-celahnya. Mengata orang lah, mengaib orang lah, membuat sangkaan lah, apa-apa kan. Moga-moga dengan bacaan tasbih kafarah ini terhapuslah dosa tersebut. Jika tak ada dosa, maka bacaan tasbih kafarah ini akan dicatat sebagai pahala. Demikian juga sesudah membaca Al-Quran. Yang disunnahkan bukanlah menyebut sadaqallahul azim, tetapi juga dengan membaca tasbih kafarah ini, supaya andai ada kesilapan ketika membaca Al-Quran, ia dapat dihapuskan. Inilah yang sunnah. Dengan sunnah ini juga, orang yang tidak mahir membaca Al-Quran tidak akan menjauhi Al-Quran, kerana dia tahu kesalahan bacaannya, andai ada, akan dihapuskan dengan tasbih kafarah ini. Jika tidak ada dosa, maka bacaan tasbih kafarah ini akan dicatat sebagai pahala untuknya. Okey, demikian juga sesudah solat, baik solat fardu maupun sunat, dan sesudah membaca zikir-zikir selepas solat fardu, akhirinya tutupinya dengan tasbih kafarah, supaya andai ada kesalahan dalam solat atau zikir, dosa akan dihapuskan dengan bacaan tasbih kafarah ini. Jika tidak ada dosa, maka bacaan tasbih kafarah akan dicatat sebagai pahala. Soalan lazim yang saya terima daripada para pembaca buku ialah kenapa lafaz tasbih kafarah ini berbeza sedikit dengan yang lazim dibaca. Okay? Tasbih kafarah yang lazim dibaca itu merujuk kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya hadis nombor 3355, atau penomboran lain edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir hadis nombor 3433, dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang duduk dalam satu majlis dan berlaku banyak perkataan yang tidak bermanfaat, maka ucapkanlah sebelum bangun daripada majlis itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi ini lafaz tasbih kafarah yang biasa kita dengar ya. Rasulullah menyambung, bila baca tu akan diampunkan baginya apa yang telah berlaku dalam majlis tersebut. Maka, itu hadisnya. Maka saya katakan perbezaan lafaz antara dua bacaan tasbih kafarah ini adalah kecil saja. Dan ia lazim berlaku dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita. Maka boleh saja membaca salah satu atau kedua-dua daripada lafaz tasbih kafarah ini kerana kedua-duanya adalah sahih. Baik. Adakah berlaku bid'ah pada bacaan zikir yang ke-9 ini? Setahu saya tidak ada, kerana hampir tidak ada ataupun tidak pernah diamalkan di mana-mana masjid atau surau. Meskipun demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang telah mempelajari sunnah ini, yang mencintai sunnah, ayuh kita mengamalkannya secara sendiri-sendiri dan berkongsi amalan ini, amalan sahih ini bersama ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai. Yang pentingnya, bila kita duduk-duduk macam saya kata tadi, warung teh ke, pantry, office ke, cafeteria ke apa ke, bila dah habis tu, baca. Baca seorang je, bukan suruh baca ramai-ramai serentak. Sendiri baca supaya andai ada kesalahan, ia akan dihapuskan. Dan kita ajar kawan-kawan kita juga. Jangan malu-malu.
Sebab kadang orang tu tahu tapi tak nak ajar. Kenapa? Nanti kena cop Wahabi. Kalau bagi hadis, bagi dalil, bagi darjat sahih apa semua, itu Wahabi. Tak. Jangan takut. Kita sampaikan ilmu, kita sampaikan kebenaran kerana Allah, bukan kerana apa orang lain kata. Kalau nak ikut apa orang lain kata, tak ada orang yang akan menyampaikan kebenaran. Kerana bimbang, akan dituduh sebagai Wahabi atau apa-apa tuduhan lain kau. Sejak bila kau jadi ustaz? Sejak bila kau jadi ustazah? Sampai bila kebenaran tidak akan disampaikan. Okey. Sebelum berakhir, satu lagi soalan lazim yang ada kaitan yang saya terima ialah amalan membaca surah Al-A'raf selepas sesuatu majlis. Apakah ia sahih? Jawapannya ya. Ia adalah sahih daripada amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Ia berdasarkan sebuah asar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Okey, Al-Mu'jamul Awsat. Kitab ni ada 3. Al-Mu'jamul Saghir 2 jilid, Al-Mu'jamul Awsat saya tak nampak lagi sini, macam 7-8 jilid, dan satu lagi Al-Mu'jamul Kabir, yang itu 20 lebih kot, ada di library saya ni ya. Tak bawa pula nak tunjuk. Okey, hadis nombor 5124 atau penomboran lain hadis nombor 5252, di mana Abu Madinah Ad-Darimi, dan beliau juga adalah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, menerangkan, maksudnya kebiasaannya apabila 2 orang daripada para sahabat Nabi SAW bertemu, tidaklah mereka berpisah, melainkan salah seorang daripada mereka membacakan kepada yang lain wal-ars sehingga akhir, kemudian memberi salam kepada yang lain. Asar ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul ahadis as-sahihah hadis nombor 2648. Cara membacanya bukanlah ramai-ramai. Okay, kadang-kadang di satu majlis tu bagus juga mereka baca, tapi mereka baca ramai-ramai. Tetapi macam yang saya stress tadi, yang saya emphasis tadi, hanya seorang membaca, sementara yang lain mendengar dan mengambil iktibar. Kita tak nak sekadar baca. Kita bukan burung kakak tua. Sekadar sebut, sekadar baca tapi tidak mengambil iktibar. Tapi seorang baca, yang lain-lain mengambil iktibar. Okey, amalan ini meskipun daripada para sahabat, ia adalah sesuatu yang mereka pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana para sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat menjauhi bid'ah. Apa-apa yang mereka laku, apa-apa yang mereka ucapkan atau lakukan dalam urusan akidah dan ibadah, meskipun secara zahir macam perbuatan mereka sendiri, tak ada pula mereka kata ia daripada Rasulullah. Ia sebenarnya adalah apa yang mereka terima, apa yang mereka belajar daripada Rasulullah SAW dahulu ketika mereka hidup bersama dengan baginda. Meskipun ketika mengucapkannya, ketika menyampaikannya, mereka tidak menyandarkannya kepada baginda ya. Sebab memang ada riwayat-riwayat para sahabat buat itu, para sahabat buat ini, lalu para pencinta bid'ah mereka berhujah, tengok para sahabat pun buat bid'ah, jadi boleh buat bid'ah. Padahal para sahabat, saya ulangi, bila mereka melakukannya, mengucapkannya, ia adalah sesuatu yang mereka pelajari, sesuatu yang mereka ikuti daripada Rasulullah SAW ketika hidup bersama baginda dahulunya. Cuma ketika ia diriwayatkan, okey, bila tabi'in meriwayatkannya daripada sahabat tersebut, sahabat itu sekadar mengucapkannya, melakukannya tanpa menyandarkannya kepada baginda. Perbuatan ataupun tidak adanya penyandaran kepada baginda tidaklah bererti ia sesuatu yang mereka cipta sendiri, tetapi ia adalah hakikatnya apa yang mereka belajar daripada Rasulullah dulu. Kita sendiri katakan sebagai contoh, katakan saya pernah melakukan sesuatu yang saya pelajari daripada ayah saya dulu, dan saya melakukannya. Saya tidak berkata daripada ayah saya bahawa sekian-sekian, tapi saya melakukannya. Padahal ia adalah sesuatu daripada ayah saya. Okey, sebagai contoh. Okey, ini saya nak tekankan sebab para pencinta bid'ah ni mereka cari mana selok-belok, mana celah untuk menjustifikasikan bid'ahnya. Dan antaranya ialah mereka cari riwayat-riwayat yang sahabat lakukan sesuatu ucapan atau perbuatan yang tidak sahabat tu sandarkan kepada Nabi, lalu mereka pun bersegera, tengok tu sahabat buat bid'ah, bolehlah buat bid'ah. Yalah. Aduh, okey.
Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Kita jumpa lagi insya-Allah sambungan kepada siri penjelasan ke atas buku saya ini, Zikir Selepas Solat. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.